Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Lia Amira Anorigos. Memulakan berita malam dengan penganjuran Pesta Kaul Sungai Kut Muara yang dirasmikan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah pada Khamis. Menurut Datuk Seri Fatimah, kaul merupakan persembahan daripada penduduk setempat kepada semangat yang membantu mereka dalam meningkatkan hasil tuaian dan makanan yang berlimpah di samping disifatkan sebagai pembersihan daripada roh jahat yang tidak diundang. Jelas beliau lagi, persembahan kepada semangat telah disedia dan diletakkan di dalam serahang, iaitu bakul persembahan yang ditempatkan di tiang berhias. Oleh itu, para penduduk akan membuat persiapan sekurang-kurangnya seminggu untuk menyediakan serahang sebelum acara sebenar bermula. Dalam majlis sama, Datuk Seri Fatimah telah menyampaikan cek projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM30,000 bagi menembok tanah tapak pembinaan masjid baru Kampung Sungai Kut Tengah. Turut disampaikan cek berjumlah RM10,000 untuk penambahbaikan van jenazah Masjid Al-Muslihin. Berita seterusnya di Limbang. Sebagai salah satu pertubuhan bukan kerajaan NGO yang aktif di daerah itu, baru-baru ini Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Limbang telah menganjurkan program agihan sampul Raya Gawai 2022 bersempena Hari Palang Merah Sedunia 2022. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail hadir menyempurnakan program tersebut bertempat di pekarangan Pejabat Bulan Sabit Merah Malaysia Cawangan Limbang. Semasa berucap, beliau berharap program seumpama itu akan dapat terus diadakan pada perayaan-perayaan lain di Sarawak. Sebanyak 200 sampul raya gawai telah diagihkan kepada pelatih-pelatih pemulihan dalam komuniti PDK Limbang dan golongan warga emas. Pada majlis itu, beliau mengumumkan sumbangan berjumlah RM20,000 kepada Bulan Sabit Merah Cawangan Limbang untuk kegunaan aktiviti mereka pada tahun ini. Ke laporan seterusnya, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Jinep telah mengadakan program Kunjung Mesra Gawai di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru pada Rabu. Menerusi kunjungan itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Tasik Biru telah menyampaikan sumbangan berupa juadah sempena Hari Gawai kepada beberapa keluarga yang telah disenaraikan sebagai kurang berkemampuan di kawasan tersebut. Menurut Datuk Henry, inisiatif sedemikian bagi meraihkan sambutan Hari Gawai agar lebih meriah dan bermakna. Program tersebut turut dihadiri Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan Dun berkenaan. Terdahulu pada Isnin, Datuk Henry Jinep berkesempatan hadir ke program lawatan tapak cadangan pelupusan sampah di RGC Opar bagi mendengar taklimat yang disampaikan pihak Majlis Daerah Lundu. Tapak pelupusan sampah yang akan dibina dengan kos RM40 juta itu dijangka memberi manfaat kepada penduduk di daerah Lundu dan Bau. Turut menyertai taklimat itu, Adun Opar Billy Sujang, Pegawai Daerah Bau Anelia Siam dan Setiausaha Majlis Daerah Bau Simon Wong Hong Yong. Menurut Datuk Henry, lawatan tersebut adalah susulan daripada keperluan tempat pelupusan yang baru untuk kedua-dua majlis seperti yang dicadangkan dengan jaraknya terletak 8 km dari Kampung Siluk Bau. Sementara itu, Billy Sujang ketika ditemu bual berkata projek tersebut akan dilaksanakan dalam dua fasa, iaitu fasa 1 melibatkan pembinaan jalan raya masuk lebih kurang 1 km daripada jalan raya utama, manakala fasa 2 pula melibatkan pembinaan baki jalan masuk sepanjang kira-kira 6.7 km serta pembinaan sistem pelupusan sampah. Kita juga diberitahu oleh pihak Majlis Daerah bahawa lifespan untuk sanitary landfill yang baru ini adalah lebih kurang dalam 10 tahun untuk fasa yang pertama, dan selepas pelaksanaan fasa pertama nanti kita akan melihat kepada fasa kedua di mana lanjutan kepada itu nanti, kerana kita tidak boleh membuat sesuatu hanya untuk 10 tahun. Kita ada perancangan untuk ke hadapan, untuk tempoh ada 10 years extra or 20 years extra after that. Okay? Kerana bilangan sampah yang dihasilkan setiap hari akan bertambah dengan populasi yang semakin bertambah. Tambah Billy lagi, hasil daripada perbincangan taklimat tersebut juga, pembinaan fasa 2 boleh dijalankan secara serentak bagi mengurangkan tempoh masa untuk menunggu projek tersebut siap. Selanjutnya, laporan di Kapit yang memiliki banyak kawasan menarik untuk dipromosikan kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Ketua Masyarakat Melayu Song Penghulu Sulhi Ojek berkata, hutan simpanan lanjak Antimau, rumah jelatung di Empangan Bakun, safari rakit Baleh dan pesta Dabai Song antara tarikan pelancongan yang ada di situ.
Justru beliau menyifatkan pemilihan Kapit sebagai tuan rumah sambutan Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah peringkat negeri tahun 2022 dilihat sangat bertepatan dalam mengetengahkan bahagian itu sebagai destinasi pelancongan. Sebagai warga Kapit, saya berbangga Kapit telah dipilih sebagai tuan rumah bagi sambutan Keputeraan Yang di-Pertuan Agong peringkat negeri Sarawak pada tahun ini. Penganjuran program seperti ini dapat mempromosikan tempat-tempat menarik di Kapit seperti Hutan Simpanan Lanyak Intimau, Rumah Jelatong di Empangan Bakun, Balih Rap Safari, Pesta Dabai Song dan banyak lagi tarikan pelancongan bahagian Kapit. Secara tidak langsung melalui pelancongan ini dapat meningkatkan ekonomi penduduk tempatan bagi membolehkan tempat-tempat menarik dan produk pelancongan di bahagian Kapit dapat dikemaskan pembinaan jalan raya akses ke semua tempatan atau kampung perlu supaya tempat tersebut dapat dihubungi oleh pelancong. Dalam pada itu, penghulu kawasan Mojong daerah Bukit Mabung, penghulu Linggi Masing berharap kehadiran Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke Kapit dapat membawa lebih banyak kemajuan dan pembangunan di bahagian itu. Sebab kita Kapit tu, kita butuh nama kita kebuah kita butuh laban au sidak ya uliah milih negeri kita Kapit tu kita sebagai negeri kena kita ngintu hari pengada benua Sarawak tu walaupun de Kapit tu jauh di pedalaman tang perintah Arab ke kita tadi menua Kapit tu au anal ke kita di tu uliah bulai uliah sejalai mo sidak ke benar besar tu mana amat perintah. Jadi abah pengawal tu aku tadi abah pemancang ngarap ke perintah lebih lagi dia mulai TYT kita ngau Premier Sarawak tu datai Kapit tu mai pemancang mai penyenang lebih lagi hari selama lebih lagi apa penggunaan tu apa pemancang. Jadi pemancang Kapit tu mayu udar gagak perintah. Manakala menurut Ketua Masyarakat Melayu Kapit, pemancar Abang Hamzah Abang Bol Hassan pula, penganjuran majlis ini memperlihatkan hubungan erat antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Saya ingin juga mengucapkan kepada yang amat berhormat Premier Sarawak dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang sudi membawa program ini ke Kapit. Jadi ini menunjukkan berapa eratnya hubungan persekutuan dengan negeri Sarawak. Jadi untuk kesempatan ini saya juga ingin menyerukan kepada semua rakyat di bahagian Kapit, penduduk Kapit ini supaya datang beramai-ramai untuk menjayakan program yang ada di Kapit ini. Berikut pula, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah memutuskan untuk memansuhkan pentaksiran tingkatan 3 PT3 mulai tahun ini. Perkara tersebut telah disahkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razzie Jidin dalam sidang media khas pada Khamis. Susulan keputusan tersebut, wartawan UKAS telah menemu bual ibu bapa dan guru bagi mendapatkan pandangan mereka terhadap keputusan tersebut. Menurut Nurbani Idris, beliau bersetuju PT3 dimansuhkan kerana pelajar bebas untuk memilih aliran yang mereka minati. For me, agak setujulah dengan keputusan kerajaan lah, sebab of course student kinetoknya mau ambil aliran dimpun, contohnya macam teknikal yang pun apa yang diminat tidaknya sebab sekolah menengah student dah kira dah besar lah nak, so nyong ada nyong pun choice. For me, student semua menengah dengan zaman kinetok, of course tidaknya trending pun internet semua dah ada so I think is a good choice lah for kerajaan, is a better choice lah untuk setidaknya
dengan keadaan kita pun, negara pun dah maju nak. Sementara itu, bagi Mazlan Pai, seorang bapa, beliau tidak bersetuju dengan keputusan tersebut kerana jika PT3 dilaksanakan, ia boleh menapis tahap pencapaian pelajar. Mendikut saya setuju sebenarnya, mendikut ada peringkat-peringkatnya kita dapat napis siapa yang baguslah yang sebenarnya. Mungkin kita semua terus ke universiti kelas semua ya. Nah, time nak minta minta mohon kerja ke apa benda ya standard. Jadi ya jalan responnya sepatutnya ada macam peringkat sepatutnya ditapisnya lah. Ya, sepatutnya ya macam kita dulu lama-lama mari dulu Dalam masa sama, guru kelas tambahan Siti Fairuz juga tidak bersetuju terhadap keputusan tersebut kerana baginya PT3 merupakan peperiksaan yang penting untuk menguji pemahaman para pelajar dalam pendidikan. Dalam masa sama, tegasnya ia juga boleh mendatangkan kesan buruk terhadap pelajar. Pada pendapat kami, PT3 itu merupakan salah satu peperiksaan penting bagi kita uji para pelajar sebab ianya merupakan satu penanda aras bagi kita menilai para pelajar sama ada setidaknya tok layak ataupun si untuk maju ke peringkat seterusnya, sama ada layak masuk ke dalam aliran sains dan matematik ataupun bukan. Berdasarkan pengalaman kami yang pernah menjadi guru tuition untuk zaman PMA, PT3 dan juga pernah PT3 tok ditangguhkan kan akibat COVID, kami nangga semangat pelajar tok berkurang dalam belajar sebab setidaknya saya dah hala tuju, saya dah fokus dalam belajar. Jadi setidaknya agak macam main-main lah sebab si sama mun kita bandingkan PT3 tok PMA dan juga si ada PMA dan PT3. Setidaknya rasa macam belajar sekadar belajar. Si ada benda yang akan menilai setidaknya. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.